Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Tajuk syarahan saya ialah Rasulullah erti Madani sebenar. Saudara, apakah arti Madani? Menurut Kamus Perdana, Madani bermaksud kemajuan pemikiran, kerohanian, dan kebendaan. Madani juga merujuk usaha membantu masyarakat yang lengkap dengan nilai-nilai kekeluargaan. Meniti untayan kata Profesor Emeritus Osman Bakar, Al-Farabi pula memfokuskan Madani sebagai ketinggian peradaban dan ketemadunan. Dalam konteks kini, istilah Madani mengikut acuan kerajaan merujuk 6 komponen utama, melibatkan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Keenam-enam unsur ini bermatlamat untuk menjadikan Malaysia terbina kukuh dan stabil, seiring meningkatnya kesejahteraan rakyat tanpa mengira apa-apa jua jurang pembeza. Maka Rasulullah erti Madani sebenar mengajak kita untuk meneliti dan memahami keunggulan akhlak sebaik-baik insan, yakni cerminan akhlak Rasulullah tercinta dalam berbagai medan kehidupan. Betapa Rasulullah sebaik-baik suri teladan. Rentetan itu, hari ini saya akan kongsikan kepada saudara sekalian betapa akhlak Rasulullah merupakan landasan perealisasian masyarakat Madani sesungguhnya. Pertama, dalam aspek kepemimpinan, Rasulullah SAW seorang yang sangat jujur dari usianya kanak-kanak lagi sehingga ke akhir ayat baginda. Sehingga akan baginda digerak alamin yang itu dapat dipercayai. Buktinya semasa berniaga, baginda tidak pernah menipu timbangan serta tidak pernah memberikan janji-janji palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Menyentuh keberanian Rasulullah semasa memimpin memang tidak boleh disangkal lagi. Baginda ialah ketua panglima peperangan dan sentiasa berada di barisan paling hadapan serta muncul sebagai pemberani melebihi sesiapapun. Misalnya dalam perang Hunain, tatkala kaum muslimin bertempiaran lari ketika diserang hendak oleh kaum Hawazin dengan panah, namun Rasulullah tetap teguh menghadapi musuh sambil bersabda, "Aku adalah nabi yang tidak dusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib." Hakikatnya, kejujuran dan keberanian Rasulullah SAW merupakan akhlak yang wajib ada dalam diri setiap pemimpin bagi membantu masyarakat Madani. Pecah amanah dan rasuah merupakan musuh utama negara yang harus kita perangi habis-habisan. Lantas, ketegasan sebegini harus ada dalam diri setiap pemimpin, bukan sewenang-wenangnya menerima suapan asal sahaja memberi keuntungan kepada diri sendiri. Sabda Rasulullah SAW, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap nilai kepimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara dan saudari, kedua, dalam aspek ekonomi dan pembangunan negara, kepimpinan baginda dapat disaksikan atas dasar empati dan kebijaksanaan. Baginda telah memperkenalkan sistem ekonomi, yaitu sistem Karaj, yakni usyur dan jizyah, sehingga mengubah kota Madinah dari desa kecil kepada kota masyhur. Kepimpinan itu diteruskan semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mengurus Baitul Mal yang menjadikan semua rakyat kaya raya kerana beliau turut bersifat empati kepada penduduknya yang fakir dan miskin dengan membahagikan zakat dan melangsaikan hutang mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah juga seorang pemimpin yang berpikiran optimis. Baginda berjaya mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar seperti Abu Bakar dan Khadijah. Baginda juga berjaya membentuk negara Islam pertama di dunia, yaitu Madinah. Baginda jugalah yang menghapuskan semangat as-sohbiyah yang melampau dengan memperkenalkan konsep perpaduan mengikut ajaran Islam yang sebenar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki
dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya sifat empati dan berpikiran optimis mampu menyumbang kepada ekonomi dan pembangunan negara bagi membentuk masyarakat madani. Kemiskinan yang melanda rakyat akibat kejatuhan ekonomi negara mengakibatkan ramai rakyat hilang pekerjaan serta sukar menyara diri dan keluarga. Peristiwa hitam berkaitan masalah perkauman pada 13 Mei tahun 1969 merupakan monumen berdarah sebagai cerminan zaman yang tidak mahu diulangi lagi. Nauzubillahi min dzalik. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Ketiga, dalam aspek sosial, Rasulullah seorang yang pemaaf. Sifat pemaaf terbukti semasa baginda berdakwah di Taif. Rasulullah mengalami cedera akibat dibaling batu oleh penduduknya. Tetapi tidak terdetik pun di hati baginda untuk membalasnya, walaupun telah ditawarkan oleh Jibril alaihissalam untuk menjatuhkan gunung kepada penduduknya. Namun baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Sabda Rasulullah, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Hadis riwayat Bukhari. Hakikatnya, sifat pemaaf mencerminkan tenangnya hati dan dada seseorang. Ciri itu diasaskan dengan keimanan dan kasih sayang. Kemakmuran dan kasih sayang sesama insan madani juga semakin bertambah kerana sentiasa jauh dari rasa dengki dan permusuhan. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, akhlak mulia Rasulullah SAW sangat indah dalam berbagai gelagat hayat. Baginda sebagai pemimpin, sahabat, bapa, suami, dan sebagai rakyat, tidaklah hal yang mudah untuk mengikuti akhlak Rasulullah sepenuhnya. Tetapi percayalah, selagi mana akhlak baginda kita teladani, selagi itulah madani terrealisasi. Dengan terbentuknya negara madani yang aman dan sejahtera, akhirnya akan mensejahterakan ekonomi, peradaban, moral, dan pendidikan, serta mengharmonikan seluruh lapisan masyarakat. Quran dan hadis panduan utama, sunnah Rasulullah menjadi ikutan, berakhlak mulia tuntutan agama, menjadi pemberat timbangan al-mizan. Maka benarlah Rasulullah erti madani sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.